Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Bersama saya, Cikgu Azman dari SK Tok Kepak. Pada hari ini, kita akan mengikuti pembelajaran Sains tahun 6, Unit 8, iaitu Teknologi Pengawetan Makanan. Baik, tajuk utama dalam unit ini yang kita akan pelajari ialah kerosakan makanan. Standard kandungan yang kita akan pelajari ialah 8.1 kerosakan makanan. Standard pembelajaran pula ada dua pada unit ini kita akan pelajari, iaitu 8.1.1 menjelaskan dengan contoh ciri makanan yang telah rosak. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyenaraikan ciri-ciri makanan yang telah rosak, menyatakan makanan rosak akibat tindakan mikroorganisma dan mengenal pasti perubahan makanan yang telah rosak. Baiklah murid-murid semua, murid-murid boleh membuka buku teks Sains tahun 6, muka surat 127. Baik, dalam gambar yang kamu lihat ini, kita dapati sepasang suami isteri yang hendak membeli keperluan makanan. Baik, kita lihat jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Baik, suaminya bercakap, semua makanan yang kita perlukan sudah dibeli. Baiklah, mari kita balik. Tadi saya juga membeli 2 bungkus nasi lemak. Hampir 2 jam kita terperangkap dalam kesesakan lalu lintas ini. Setibanya mereka di rumah pada jam 3.30 petang, mari kita makan nasi lemak ini. Nasi lemak ini sudah basi. Jangan makan nasi lemak ini. Baik, di sini mungkin murid-murid tertanya, mengapakah nasi lemak ini sudah basi? Baik, mari kita lihat tentang kerosakan makanan. Seperti mana yang kita tahu, makanan penting bagi semua hidup untuk terus hidup. Tumbuhan dan haiwan merupakan dua sumber makanan asas. Makanan kita boleh menjadi rosak apabila disimpan terlalu lama. Ingatlah, disimpan terlalu lama dan tidak disimpan dengan cara yang betul. Baik, sekiranya makanan rosak, ia akan mengalami perubahan dari keadaan asal serta tidak selamat untuk dimakan. Baik, kita lihat makanan yang rosak. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Semua murid-murid cikgu rasa pernah mengalami bila hendak makan, tengok-tengok makanan tu sudah rosak ataupun tidak boleh dimakan. Baik, okey, kita lihat satu persatu. Baik, kita dapat mengetahui makanan kita masih elok ataupun telah rosak dengan menggunakan panca indera kita ataupun deria. Yang pertama, lidah. Di mana dengan menggunakan lidah, kita merasa sedikit makanan sama ada masih elok ataupun telah rosak ataupun tidak boleh dimakan. Baik, yang kedua, deria penglihatan. Baik, dengan deria penglihatan, kita membuat pemerhatian terhadap makanan yang hendak dimakan. Baik, sama ada bila kita lihat makanan tu telah berubah dari segi bentuk,
tekstur, bermakna makanan tu telah rosak. Yang ketiga, menggunakan deria bau. Baik, bila bau ni kita nak guna apa? Ya, betul. Kita menggunakan hidung untuk mengenal pasti makanan tu berbau busuk ataupun tidak, ataupun boleh dimakan. Baik, yang keempat iaitu menggunakan deria sentuhan. Baik, kita sentuh dengan tangan kita makanan tersebut. Oh, makanan ni dah lembek ataupun berlendir. Oh, mesti makanan tu tidak selamat untuk kita makan. Baik, jelaslah kepada kita bahawa terdapat 4 deria untuk kita mengetahui makanan kita sama ada masih elok ataupun telah rosak. Baiklah, seterusnya murid-murid, kita lihat apakah penyebab makanan yang rosak. Baik, kerosakan makanan disebabkan oleh 2 faktor, iaitu bakteria dan kulat. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi yang kita belajar pada pelajaran yang lepas, iaitu di bawah tajuk mikroorganisma. Baik, di dalam tajuk mikroorganisma tersebut kita dah jumpa bakteria dan kulat. Ya, betul. Bakteria dan kulat inilah yang menyebabkan ataupun mikroorganisma ini akan merosakkan makanan dan akan menyebabkan perubahan seperti tekstur, bau, rasa dan rupa makanan tersebut. Baik, mikroorganisma bertumbuh dengan baik di atas permukaan makanan yang lembap dan terdedah di udara. Mikroorganisma juga menghasilkan bahan toksik yang menyebabkan makanan berbau dan rasanya tidak menyenangkan. Ia juga boleh menyebabkan berlakunya keracunan makanan, murid-murid. Baik, kalau kamu makan, kamu akan dapati berbagai-bagai penyakit. Baik, kita lihat tanda keracunan makanan. Sakit perut, muntah, cirit-birit. Baik, kalaulah kamu ada tanda-tanda seperti ini, apa yang perlu kamu buat? Ya, betul. Kamu perlulah segera berjumpa dengan doktor supaya keracunan makanan ini tidak berlaku terlalu lama. Baik, sekarang kita lihat pula apakah ciri-ciri kerosakan makanan. Baik, ciri-ciri makanan rosak. Baik, terdapat 5 ciri yang perlu kamu tahu. Bagaimana kita nak mengenal pasti makanan tu telah rosak. Baik, yang pertama, berkulat. Yang kedua, bau yang tidak menyenangkan ataupun berbau busuk. Yang ketiga, rasa tidak sedap. Yang keempat, berubah tekstur. Dan yang kelima, berubah warna. Baik, ada berapa murid-murid ciri-ciri makanan rosak? Ya, betul. Ada 5 ciri-ciri makanan rosak yang perlu kamu kena ingat. Baik, di sini cikgu dah menyenaraikan beberapa makanan untuk kita lihat bersama-sama ciri-ciri makanan rosak. Baik, nasi atau roti. Baik, saya rasa kamu pun pernah alami seperti ini. Bila kita lihat roti, oh, lembek, ditumbuhi tumpuk hitam atau berkulat, berlendir dan berbau busuk. Oh, mungkin kamu tak terfikir apa yang menyebabkan
roti berkeadaan sedemikian? Baik, sebenarnya kandungan air dalam makanan dan kelembapan menyebabkan roti tersebut telah rosak dan dijangkiti oleh mikroorganisma. Baik, seterusnya susu. Baik, kamu kena berhati-hati dengan susu. Kadang kita nampak macam elok, tetapi tidak boleh dimakan. Baik, ciri-ciri makanan rosak untuk susu. Yang pertama, kita lihat dari segi berubah tekstur, berbuih, berasa masam dan berbau busuk. Baik, berasa masam, kenapa? Kerana bakteria dalam susu telah menghasilkan asid. Sebab tu kita berbau masam. Baik, kalau kamu dapati susu tu ada ciri-ciri makanan seperti ini, kamu janganlah makan. Takut nanti akan terkena keracunan makanan. Baik, seterusnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, yang pertama, berubah tekstur. Yang kedua, berkulat, berubah rasa, berubah warna. Kalau sayur senang kita lihat. Dari hijau, dia dah layu menjadi kekuningan. Baik, ini disebabkan oleh mikroorganisma mengurai buah-buahan dan sayuran. Baik, ikan, daging, ayam. Baik, siapa suka makan ikan? Oh, ramai murid-murid yang suka makan ikan, terutamanya ayam. Baik, kamu perlu tahu ciri-ciri makanan rosak bagi ikan, daging, ayam. Kelihatan kehitaman pada permukaan ikan, daging, berbau busuk. Baik, berlendir. Baik, kalau kamu guna deria apa tadi kalau kita nak tengok ikan tu berlendir? Baik, bagus. Guna deria sentuh tangan kita. Oh, ikan ni berlendir. Dan berubah tekstur. Baik, mikroorganisma dia mengurai makanan yang menyebabkan makanan tersebut telah menjadi rosak. Baik, seterusnya cikgu nak uji minda kamu dengan latihan pengukuhan. Baik, latihan 1. Lengkapkan peta minda tentang ciri-ciri kerosakan makanan. Baik, siapa nak cuba jawab? Ya, bagus. Nampaknya kamu dah mengingati semua ciri-ciri kerosakan makanan. Baik, kita lihat betul tak jawapan kamu tadi. Baik, yang pertama, ada yang jawab berkulat. Betul. Yang kedua, berbau busuk. Yang ketiga, berubah warna. Yang keempat, berubah tekstur. Dan yang kelima, rasa tidak sedap. Baik, latihan yang berikutnya. Baik, nampak tak? Cikgu dah bagi 5 gambar di mana cikgu nak kamu berbincang di dalam kumpulan bersama guru kamu nanti. Kenal pasti ciri-ciri makanan yang rosak berdasarkan gambar. Okey. Baiklah, sebagai rumusan, saya harap murid-murid semua dapat membina jadual seperti yang saya tunjukkan. Ciri-ciri makanan yang telah rosak. Baik, dia ada jenis makanan. Lepas tu di ruang kedua berubah warna, berubah tekstur, berbau busuk, berkulat, rasa tidak sedap. Mengapa saya suruh kamu semua buat jadual ini? Supaya kamu lebih senang untuk memahami setiap jenis makanan dan mengenal pasti ciri-ciri makanan yang telah rosak. Baik, kita lihat satu persatu. Susu. Okey, tengok. Berbau busuk, masam, rasa tidak sedap. Roti. Masam, berkulat.
rasa tidak sedap. Buah dan sayur berubah warna, berubah tekstur, berkulat. Daging dan ayam berubah warna. Bagus. Okey, lagi. Ya, betul. Berbau busuk. Ikan, sotong, udang, ya, berubah warna, berubah tekstur, berbau busuk atau masam. Baik. Saya harap kamu semua dapat mengingati apa yang kita telah pelajari tentang ciri-ciri makanan yang rosak, supaya apabila kita mengetahui makanan kita telah rosak, kita janganlah makan, supaya kita tidak terkena keracunan makanan. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.